السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونتوكل إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara kita nak ni dengar satu cerita, iaitu cerita tentang Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ni pernah satu ketika dia minum racun. Khalid minum racun. Kita nak tengok doa apa Khalid baca, kan? Tak mati. Dalam ketika perangan di Parsi, orang Parsi ni mereka membina orang panggil benteng pertahanan. Perang, nampak macam tak apa nak tahan, tak apa nak ni dah. Unduk. Duduk di benteng, pertahanan terakhir. Ramai yang kalah antara Parsi ni berdepan dengan Khalid. Dan kita sedia maklum bahawa Khalid ini seorang panglima perang yang tak pernah kalah. Perang masa jahiliah pun kalau dia pimpin tentera, perangan itu menang. Bila masuk Islam macam tu juga menang. Tak pernah kalah. Hebat Khalid ni, Allah bagi dia. Khalid bin Walid, adik-beradik dengan Sayyidina Umar juga. Kan? Sehingga akhirnya Sayyidina Umar melucutkan jawatannya kerana timbul fitnah. Fitnah tentera yang pergi perang, dia bertanya, siapa yang akan jadi panglima ni? Tentera kita ni. Dia kata Khalid. Khalid mesti menang. Jadi timbul fitnah. Lupa kata Allah yang bagi menang. So Sayyidina Umar pun lucutkan jawatan Khalid ketika dalam satu peperangan. Digantikan dengan Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah. Tapi Khalid ni istimewa dia. Dia tak pernah rasa kecil hati. Orang jolok dia kata saya berperang bukan kerana Sayyidina Umar, saya perang kerana Allah. Kemudian apabila mereka tentera Parsi ni kalah, mereka berundur. Akhirnya ramai tentera yang laki-laki ni mati. Jadi yang sempat bunuh tu pakat bertahan di kubu. Jadi orang perempuan pun mai juga. Kerana suami mereka mati, mai dia pun join sekali, tahan di belakang kubu. Akhirnya tahan juga. Last sekali angkat bendera putih. Angkat bendera putih. Bila angkat bendera putih, Khalid pun arahkan supaya letak senjata keluar. Keluar poin pun satu tempat. Kemudian Khalid tanya mana ketua. Jadi dia tunjuk ketua. Kan? Maka Khalid pun panggil mai depan. Kamu nama apa? Khalid tanya dia. Nama saya Amru Al-Masih. Nama dia. Tapi saya ni lebih dikenali, orang panggil saya ni Ibnu Baqilah. Ibnu Baqilah dia kata. Khalid tanya dia, berapa umur kamu? Saya nampak dia nampak tua. Tapi masih panglima perang. Maknanya kuat lagi. Dia kata umur saya ni tua pada Dr. Mahathir lagi. 1 tahun mana. Kan? 1 tahun dia jawab. Ibn Aqilah kata. Mana dia kenal Dr. Mahathir kata tu. Saya mau batu Khalid tanya. Ni kamu nak serah diri ke? Kamu nak masuk Islam? Dia kata saya nak serah diri. Serah diri. Tak mau lawan dah. Khalid pun tanya, kamu nak masuk Islam? Kalau serah diri ni dalam bentuk masuk Islam ataupun bayar jizyah? Dua. Islam kalau pergi perang, kalau pihak musuh serah diri, maka ada dua. Pertama, masuk Islam. Yang kedua bayar jizyah. Jizyah ni cukai kepala. Bila mereka bayar cukai kepala, maka tentera Islam akan mempertahankan mereka jika mereka tu diganggu oleh
Dia tak ditengok. Bila mati sini dia tak ditengok. Kemudian kata Sayyidina Khalid bin Walid, kalau kamu nak bayar jizyah, maknanya kamu boleh hidup dengan aman di bawah pemerintahan Islam, dan kamu boleh berpegang kepada agama kamu yang asal. Boleh amalkan agama kamu yang asal, kami tak ganggu. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi kena bayar cukai kepada. Bila bayar cukai kepada mereka ni, bila datang musuh dia tak perang, tentera Islam yang akan jaga mereka. Sebab bayar cukai kepada. Lepas tu bila dia duduk berdiri tu, tiba-tiba Khalid tu nampak dia duduk gagau dalam poket dia tu. Ada satu botol kecil je tu. Kan? Khalid kata tu botol apa? Kan? Khalid tanya tu botol apa? Dia kata botol ini mengandungi racun. Racun ni racun yang kalau minum saja masa tu mati ya. Kuat, racun yang kuat. Kan? Dia Khalid tanya dia, sebab apa kamu bawa racun? Dia kata, kalaulah saya ditangkap, di penjara, dia kata, saya rela mati minum racun. Macam tentera kamikaze kat Jepun. Dia pun tikam dengan pedang kan. Apa ni racun? Panglima ni kata. Ataupun jika saya cadangkan macam tadi, serah diri, kan, tiba-tiba tentera saya ambil ni tak mau ikut apa yang saya putuskan, pun saya minum racun juga. Ibnu Baqilah ni kata. Kan. Kemudian Khalid pun kata dekat dia, Khalid ambil racun tu, Khalid kata, racun ini tidak boleh membunuh orang selagi belum sampai ajalnya. Seseorang tidak akan mati tanpa izin dari Allah. Khalid kata kat dia. Kan, dia mana pernah dengar cakap macam tu. Kan? Tentera dia hak ketegak kadang bagi minum racun cepat mati. Kan? Jadi dia heran Khalid cakap macam tu. Maka Ibnu Baqilah kata, dia ulang balik. Dia kata racun ni bisa ni. Orang Kedah kata yang duduk tebian. Maka Khalid pun mempertahankan akidah dia, cakap dia itu. Dengan yakinnya Khalid pun buka tudung botol tu. Kan? Sahabat mula naik gelabah. Sahabat kata jangan minum, buang. Kan? Antara sahabat Khalid yang hadir ialah Yazid dan juga Mutana, dua orang ni. Namun Khalid tetap tegas mau minum juga. Khalid pun buka tudung. Dia pun kata, saya mau buktikan racun ini tidak memberi kesan kepada diri saya dengan izin Allah. Kecuali kalau Allah izin. Khalid pun baca doa. Kan? Doa apa? Doa ni kita selalu baca. Kan? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwas samiul alim. Doa tak ramai orang baca. Kan? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang tidak akan memudaratkan, dengan namanya, nama Allah itu sesuatu di bumi dan juga di langit, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Khalid minum. Pakat duk kata saya lagi mati lah. Tentera Parsi pun kata saya lagi tengok lagi. Tiba-tiba tak mati. Khalid senyum. Mereka pun saya lah, dia kata pergi beli buah anggur tu warna hijau tu, dia rangup tu, dia manis. Beli RM10, tibai sekali lah. Bengkok dia. Jangan buat macam tu, baca doa. Jangan makan banyak. Untuk badan kan. Malam ni saya cadang tajuk lain, tapi kerana kita tak ada ni, jadi kita nak bincang tentang sebab-sebab sunat sujud sahwi. Sebab-sebab sunat sujud
Sujud sahwi. Sujud sahwi ni wajib ke sunat? Sunat lah, sunat. Ada beberapa perkara yang kita disunatkan sujud sahwi, sahwi. Pertama, kita tertinggal rukun, tinggal rukun. Kita semayang, contoh semayang zuhur katakan, kita terlupa rokok. Dah ada fikir apa tak tahu, kan? Habis baca surah tu, turun sujud terus, rokok tak baca. Kita kena buat apa? Kita kena ulang diri balik, rokok semula. Wajib tu. Kalau tak buat macam tu, batal semayang kita. Sebab yang kita tinggal tu rukun. Kemudian lepas tu kita sambung semayang. Jadi sebelum kita bagi salam, sunat sujud sahwi, tampung balik, tampung balik yang cacat tadi ni. Kalau kita tak sujud sahwi, sah, tapi cacatlah semayang kita. Macam orang yang segak tapi ada satu jari dia tak ada, cacat, kan? Segak lah, wah, tapi jari dia cacat. Itu yang pertama. Yang kedua ialah menambah rakaat sembahyang. Menambah rakaat sembahyang. Kalau kita jadi makmum, hak kawan tinggal rukuk ni buat macam mana? Kalau kita duk ikut dia turun sujud terus, kita peringat dia, subhanallah ketika berdiri. Jangan duk ikut rukuk dia, ni sujud dia. Kita duduk berdiri tu, ingat dia, subhanallah, subhanallah 3 kali. Kalau dia sujud juga, kita mufaraqah, jangan ikut, yang dia batal. Yang dia batal, kita niat tak ikut dia lah, tu imam ni, kan? Kalau dia berdiri, kemudian dia rukuk, tak ikut, kan? Tak ikut dia. Sebab dia tak batal semayang lagi. Dia terlupa ya. Terlupa. Yang kedua, menambah rakaat. Semayang tu cukup dah 4. Contoh kita lah, kita semayang tu cukup dah 4 rakaat. Semayang zuhur. Tiba-tiba namai was-was. 3 ke 4? 3 ke 4 tak tahu. Kena ambil 3. 3 tu yakin. 3 tu yakin. Mana tambah lagi 1. Kan? Jadi nanti di belakang sujud sahwi lah. Sujud sahwi, sunat sujud sahwi. Imam makmum buat macam mana makmum? Dia ni dah cukup dah 4 lah. Kita pun tahu dah 4 lah. Tahu tengok diri pula. Kita peringat dia, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, dia tak pakai kita. Dia pakai dia sebab dia ikut yakin dia. Kita buat apa? Kita tunggu dia. Tunggu dalam tahiyat akhir. Tunggu dalam tahiyat akhir. Sebab apa? Sebab dia tak batal mayang gitu. Dia tu ada wah-wah. Dia was-was tentang 3-4. So dia kena ambil yakin. Kalau dia berdiri, kita tegur dia, dia duduk, dia baca tahiyat, ikut. Kalau dia berdiri juga, baca Fatihah tu, dia nak yakinkan diri dia, maka kita tunggu saja dalam tahiyat akhir. Jangan baca lagi. Tak baca lagi, tunggu saja. Tunggu saja. Kalau kita baca, kita mendahului imam. Tunggu. Sehari dia turun sehari, dia baca tahiyat, baru kita ikut dia. Sekali lagi bila dia sujud sahwi, kita kena apa? Wajib ikut. Tak ikut batal. Yang kata hang salah punya pasal. Batal kita. Ikut dia. Makmum kena ikut. Sebab dia tak batal. Dia tak buat benda yang batal tadi. Ikut dia. Sujud. Kalau dia tak sujud, kita pun tak usah sujud. Kan? Lepas tu bagi salam lagi, tak payah duduk tengkang apa. Balik rumah makan nasi. Tengkang ni tak jadi apa.
Awak tu imam buat macam tu, tak payah. Ya, mayang dia sah, yang kita sah. Tak payah tengkap. Kita tak sujud sawi juga lah. Kan? Sah semayang dia. Sujud sawi tu sunat. Ada nak tanya tu? Yang ketiga, tertinggal sunat ab'ad. Sunat hayat, sunat hayat ni tak dituntut sujud sahwi sebab dia sunat yang ringan. Tinggal apa? Tinggal doa iftitah. Allahu akbar kabira, dia tak baca. Ya. Dia tak baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, itu sunat hayat. Kalau kita tak baca, tak dituntut sujud sahwi. Ya. Tinggal sunat ab'ad. Contohnya tinggal tahiyat awal. Tahiyat awal. Sunat ab'ad ni ada dua, tahiyat awal dengan qunut subuh. Qunut subuh. Sunat ab'ad. Katakan dia ni kan, sepatutnya dia baca rakaat yang kedua, baca tahiyat awal. Dia tak baca. Dia berdiri. 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 Bila dia berdiri tegak dah, kita kena buat apa? Kita kena mufaraqah, jangan ikut dah. Imam tu dah batal dah. Pada kita, pada tu imam tak tentu lagi. Kalau dia lupa, dia tak batal. Kalau dia sengaja, dia batal. Itu pada dia. Pada kita, tu imam bila dia berdiri dah, contoh, berdiri dah, tiba-tiba dia turun balik, baca tahiyat, maka kita kena berdiri. Niat tak ikut dia, berdiri. Ikut dia, kita batal. Dia belum tentu. Tu imam belum tentu. Kalau dia kerana terlupa, dia turun balik, dia tak batal. Kita tak tahu hati dia. Dia lupa ke, dia sengaja. Jadi kita hukum dia batal. So kita, bila dia batal, jangan ikut, kita terus berdiri. Kan? Ataupun, macam mana? Kita kalau kita perangat dia, dah perangat tak boleh dah. Sebab kita dah hukum dia batal. Kita jalan sendiri lah. Baca tahiyat. Kita baca tahiyat awal. Kan? Tapi kalau dia turun balik, kalau dia terus berdiri, kita ikut. Okey, tu Kalau dia terus berdiri, kita ikut dah. Kalau dia berdiri, tiba-tiba dia berdiri tegak dah, lepas dah rakaat dah, dia turun balik. So kita jangan ikut dah. Itu batal lah. Pada kita. Pada kita batal. Pada dia terpulang dah. Mungkin dia terlupa tadi, dia turun, dia tak batal. Kalau dia sengaja buat macam tu, berdiri turun pula, so tu dia batal lah. Kan? Macam tu Kalau dia terus berdiri, maka kita terus saja berdiri. Ikut imam. Imam turun, jangan ikut. Ikut. Masa tu dia batal. Bagi kita, dia batal. Masuk rukun dah, tak boleh main turun untuk meraihkan yang sunat. Sunat ab'ad, tak boleh. Rukun tu lebih besar daripada sunat ab'ad. Jadi bila dah masuk rukun, tegak dah, maka kalau kita buat sengaja macam tu, kita batal. Tak sembahyang. Rukuk pula, qunut pula. Qunut ni dia tak baca, dia turun. Kalau dia turun duduk, turun sujud, kan? Lepas tu tiba-tiba dia bangun semula, baca qunut. Tu pun kita jangan ikut dah. Jangan ikut dah. Kan? Kita kena niat mufaraqah. Dia tu batal lah. Pada kita dia batal lah. Pada dia terpulang. Kalau dia tu terlupa, bagi dia tak batal. Kalau dia sengaja, so dia batal. Jadi kita kena mufaraqah. Batal. Sebab dia dah turun sujud dah, masuk rukun dah, tiba-tiba naik balik. Kan? Maka hukumnya
Kita jangan ikut imam yang macam tu. Ada orang tanya, Ustaz, ada tak kunut pendek? Kunut pendek ada. Anak saya lah, dia nak beramai dengan kunut pendek dia lah. Dia pagi-pagi nak pergi kerja dia tak nak apa ni, nak pergi kerja duk tunggu van, duk tunggu. Ada kunut pendek. Ada kaki lawak dia kata ada. Kunut pendek dia tahu kunut. Kunut banyak, kunut. Tu kaki lawaknya. Kunut pendek apa dia? Rabbighfirli ya Ghafur. Kunut pendek. Rabbighfirli ya Ghafur. Lepas tu kena sambung wa sallallahu alaihi wasallam. Selawat kena. Selawat kena. Kalau tinggal selawat tu kena sujud sahwi pula. Sahwi pula. Kalau kita hari tu kita sendiri ya. Macam mana kita ni uzur apa ke? Nak baca kunut panjang nak berdiri rasa tu macamnya rasa ada goyang. Baca kunut pendek ni. Rabbighfirli ya Ghafur. Rabbighfirli ya Ghafur. Betul sallallahu alaihi. Tayat kan, pada tayat ujung tu ada selawat kan. Selawat tu kena baca. Tidak lagi sunat sujud sahwi juga lah. Kita tinggal selawat. Selawat dalam kunut. Itu masalah sunat abad. Lepas tu ujung, kalau berlaku pada kita, kalau berlaku pada imam, macam tadi, imam tu dia sunat sujud sahwi. Kita pun kalau berlaku semayang orang-orang lagu tu, sunat sujud sahwi. Kalau kita dah turun sujud dah, teringat, jangan patah balik. Kan? Untuk selamat. Terus saja nanti cover dengan sunat dengan sujud sahwi. Sujud sahwi. Yang keempat, memanjangkan rukun fi'ali. Rukun tu pendek, tapi kita buat bagi jadi panjang. Antaranya rukun yang pendek apa dia? I'tidal. I'tidal tu rukun. Sami Allahu liman hamidah. Dia dulu fikir apa tau? Fikir siapa nak jadi ketua Menteri Sabah ni? Dia fikir lama. Okay. Kalau terlupa tak apa. Kalau lama sangat, dia sengaja batal mayang. Sebab dah tak boleh lama. Sami Allah memidah tu kena sekejap saja, tak boleh lama rukun tu. Kan? Kalau terlupa, tak batal mayang. Kalau sengaja biar lama, dia tahu lah. Dia tahu tahun ni lama batal, sengaja bagi lama, dia fikir apa, dia tahu. Batal. Kan? Lagi apa ni? Rukun yang pendek. Duduk antara dua sujud. Kadar dia Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, yang tu kita pergi bagi panjang daripada tu. Kan? Sengaja batal. Lupa tak batal. Kalau kita terlupa jadi panjang, jadi cover dia dengan sujud sahwi. Sebelum bagi salam, sujud sahwi 2 rakaat. 2 rakaat pula, 2 kali sujud. Baca apa? Subhana man la yanamu ala yashu. Maha suci Tuhan yang tidak tidur dan tidak lupa. Yang kelima, terlupa juga ni. Kita baru-baru makan nasi, lepas tu komok, mai surau, mayang, mai masjid, mayang. Allahu Akbar. Lepas tu keluar sebiji nasi, celah gigi, tertelan. Tak sengaja lah tu, tertelan. Maka tu pun sunat sujud sahwi. Kan? Sengaja telan batal. Kalau dia keluar macam mana? Tolak pelan-pelan dengan lidah main pipi. Tertelan tak sengaja.
maka tidak membatalkan sembahyang. Cuma kita cover dengan sujud sahwi. Yang keenam, yang sunat sujud sahwi ni, bab sujud sahwi tersebut huruf, satu huruf yang ada makna, kan? Qi ada makna. Mungkin dia, anak dia tu nama apa, Syauqi, dia panggil Qi. Qi saja Melayu tak ada makna, Arab dia ada makna, pelihara lah. Qi itu pelihara lah. Kan? Dia biasa panggil anaknya Qi. Anak dia nama Syauqi, dia panggil Qi. Kan? Anak dia duduk mayang, duduk depan dia tu, kan? Duduk bah depan dia pun keluar Qi. Batal, sengaja batal. Sebab Qi itu ada makna, ataupun huruf-huruf yang ada mat, ma, kan? Ma makna apa? Ma. Ha dia. Ha tu makna dia. Ma makna apa? Ma makna tidak. Kalau ada makna ma rabbuka. Ma siapa? Ma tu makna siapa? Ma rabbuka. Ma saja tu ada makna, kan? Ma rabbuka, Tuhan kamu. Ataupun lam, la tidak, dengan sengaja batal. Kalau dengan sengaja batal, tak sengaja sunat sujud sahwi. Yang ke seterusnya, berlaku pada Nabi. Contoh pada Nabi, Nabi pernah satu ketika sembahyang, tak silap zuhur, ataupun kalau tak zuhur asar, Nabi baru sembahyang 2 rakaat, kan? Sembahyang 2 rakaat. Tiba-tiba Nabi bagi salam, kan? Bagi salam. Lepas bagi salam, Nabi pun sandak di dinding Masjid Nabawi, sandak situ. Sahabat ikut. Sebab ingat ikut wahyu baru turun kan? Sebab wahyu dah turun lagi. Ikut wahyu turun kan? Sembahyang zuhur tu jadi 2, kan? Daripada 4 jadi 2. Maka ada seorang nama Zul Yadain. Namanya Zul Yadain. Tangan dia tu ada panjang sikit. Dia ni antara seorang yang tangan dia panjang sikit. Dia tanya Nabi, am nasita atau am qassarta? Kamu lupa ke atau kamu qasar sembahyang? Dia tanya Nabi. Nabi pun kata, aku tidak kasar tapi aku lupa. Aku tidak kasar tapi aku lupa. 6 patah perkataan Nabi cakap. Lepas tu Nabi pun mai balik ke tempat imam. Nabi pun niat masuk semula dalam sembahyang. Nabi pun sambung, habiskan 2 rakaat lagi. Lepas tu Nabi sujud sahwi, kan? Kalaulah Zulaidain pun dia cakap 6 juga, engkau lupa atau engkau kasarkan sembahyang, 6 juga. Jadi kalaulah lepas sembahyang jadi macam tu, 3 rakaat tiba-tiba bagi salam, kan? Lepas tu
Kalau makmum sedap, makmum kena peringat dah tak imam subhanallah kan. Subhanallah. Kalaulah makmum pun ralik juga. Contohlah ralik, pakai bagi salam mereka. Lepas bagi salam ada seorang teringat. Tok Imam, bukan baru 3 ke? Contohnya lah, kawan terpasang lepas bagi salam. Dia kata, hai Tok Imam, bukan baru 3 rakaat. Bukan baru 3 lah, 3 ke? Dia cakap 6. Seorang lagi kata, rasa baru 3. Seorang lagi kata, Tok Imam kata, dah. Tak pernah kata, betul. Dua. Boleh masuk balik. Sebelum cakap banyak tak boleh lah. Kan, baru sembang mesyuarat pula tak boleh lah. Lama tak boleh. Niat masuk sembahyang apa ya? Sambung. Ada kata tak lebih pada 1,5 minit. Setengah minit. 30 saat. Kalau dia tak cakap 30 saat. Kau tak cakap. Berfikir imam tu berfikir. Ataupun kita sebenarnya seorang tu berfikir baru 3 ni. Tak lama sangat, 30 saat. Maka masuk balik. Niat masuk balik. Lepas tu sunat sujud sahwi. Itulah di antara perkara-perkara yang kita sunat sujud sahwi. Sini ya, kopo insya. Tanya insya kopo ni. Betul. Kan? Belum satu. Ni wanti awak. Ada tanya apa? Kan nak wanti ni. Sini dah lah lembat pegang jemaah. Tak ada. Sah juga nak kawal lembat pegang. Jadi kami pegang banyak rosak. Yang jaga tu rela takut kan. Adalah rela ini takut. Baru ni bagi amaran kali apa kan. Kata ni polis bagi ni kebenaran polis bagi 430 orang. Lepas tu dia berlari balik. Bang polis kan. Okay. Setengah tu mungkin dia 2 hari tak main. 3 hari dia tak main, 3 hari jadi munafik. Dia main yang ketiga. Hak kita habaq sebelum tu dia tak dengar. Lompat juga. Kan? Pegang. Nak marah pun tak tahu nak kata apa kan. Dia nak main bayang. Jadi kalau tak ada soalan apa, nanti awak tak apa-apa lah. Saya nak buat tajuk lain pun dia panjang sangat kan. Biasa jadi tak? Macam tu. Tak kisah jadi. Jadi kita berhenti di sini. Yang baik itu dari Allah, yang tak baik itulah kelemahan saya, yang agaknya juga dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna min 'ibadika as-salihin. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa alzimna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Nuhdina al-haqqa ila siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.